Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Nama saya Humaira binti Muhammad Yusril. Saya berumur 18 tahun. Saya dari kos Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran Kumpulan 2. Pada hari ini saya akan melakukan satu video iaitu tugasan asas pendidikan khas, iaitu tugasan yang ketiga. Jom kita saksikan. Baiklah, saya telah membuat satu poster iaitu berkaitan dengan permainan bowling. Iaitu permainan bowling ini berlangsung di Ampang Superball di Mall Seri Iskandar Perak yang dianjurkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia dan Pendidikan Daerah Perak Tengah. Acara ini berlangsung pada 24 November 2024 pada hari Isnin, bermula pada pukul 8 pagi hingga 12 tengah hari. Permainan ini telah terbuka kepada seluruh murid berkeperluan khas di daerah Perak Tengah sahaja. Pelbagai hadiah menarik yang telah disediakan iaitu pakej percutian dan hadiah wang tunai sebanyak RM500. Selaras dengan falsafah pendidikan kebangsaan bagi melahirkan insan yang seimbang dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani, kurikulum pendidikan khas juga turut digubal bagi melahirkan pelajar pendidikan khas yang mampu membawa dimensi baru dalam dunia pendidikan, menyedari hakikat tentang keperluan pendidikan dan pembelajaran. Bagi pendidikan khas ini, pelbagai program telah disusun atur sebagai langkah untuk mencapai matlamat di atas. Penyertaan pelajar sama ada secara langsung atau tidak langsung di dalam atau di luar sekolah merupakan intipati dalam dunia pendidikan khas yang perlu didedahkan kepada pelajar. Sehubungan itu, satu program iaitu permainan bowling telah dirangka bagi mencapai tujuan di atas. Ianya merupakan titik tolak bagi melahirkan pelajar yang berupaya berdikari, mampu merancang dan seterusnya menguruskan kehidupan mereka sendiri. Pengenalan, pertandingan tamping bowling ini adalah satu aktiviti riadah yang dianjurkan untuk murid berkeperluan khas PPKI, iaitu Program Pendidikan Khas Integrasi di seluruh daerah Perak Tengah. Pertandingan ini disertai oleh murid berkeperluan khas di daerah Perak Tengah sahaja. Aktiviti ini dilaksanakan selaras dengan kehendak Kementerian Pendidikan Malaysia yang ingin mewujudkan model insan yang seimbang dari segi intelek, emosi, rohani dan jasmani. Melalui penyertaan dalam aktiviti sebegini, seterusnya dapat mengaplikasikan konsep satu murid satu sukan. Ini kerana semua murid berkeperluan khas di daerah Perak Tengah terlibat di dalam aktiviti ini. Di samping itu, dengan adanya kejohanan ini, pihak sekolah dapat memilih calon murid berkeperluan khas yang layak dan berkebolehan untuk mewakili sekolah dalam pertandingan di peringkat daerah atau negeri di masa yang akan datang. Pengalaman yang ditimba melalui pertandingan ini juga boleh diaplikasikan murid berkeperluan khas dalam menempuh pertandingan ke peringkat yang lebih tinggi di masa hadapan. Seterusnya saya akan memberitahu tentang matlamat program permainan bowling ini. Permainan bowling ini diharapkan dapat membuka minda pelajar berkeperluan khas dalam mengenal pasti potensi yang ada dalam diri pelajar untuk dijadikan sumber dorongan ke arah perkembangan sikap positif. Seterusnya, mempertingkatkan kemahiran pelajar dalam pengurusan diri bagi pelbagai aspek, terutamanya di luar lingkungan sekolah khasnya dan keluarga amnya. Baiklah, seterusnya saya akan masuk pula kepada objektif program
permainan bowling ini dirangka kerana bagi saya ia boleh mempertingkatkan kekuatan motor halus dan motor kasar seseorang pelajar adalah penting untuk perkembangan fizikal dan kemahiran kendiri. Kekuatan motor kasar merujuk kepada kemampuan untuk mengawal pergerakan besar badan, manakala kekuatan motor halus yang kuat adalah kebolehan untuk mengawal pergerakan kecil dan lebih tepat. Meningkatkan kekuatan kedua-dua motor kasar dan motor halus adalah penting untuk membantu pelajar mengembangkan kemampuan fizikal mereka. Motor kasar yang kuat memudahkan pelajar bergerak dengan lebih yakin dan selamat, manakala motor halus yang kuat membolehkan mereka mengendalikan tugasan harian dengan lebih cekap, seperti menulis ataupun makan. Kedua-duanya juga menyumbang kepada kedatangan emosi, keyakinan diri, kecekapan sosial apabila pelajar dapat melakukan aktiviti seharian tanpa bantuan daripada orang lain. Okey, yang kedua, program ini dapat mempertingkatkan keyakinan diri pelajar adalah penting kerana ia memainkan peranan utama dalam pembentukan kepribadian, motivasi pelajar dan kemampuan mereka untuk menghadapi cabaran. Keyakinan diri membolehkan pelajar mempercayai kebolehan mereka, membuat keputusan yang baik dan berinteraksi secara positif dengan orang lain. Pelajar yang mempunyai keyakinan diri yang lebih tinggi cenderung untuk mencuba perkara yang baru, seperti menunjukkan inisiatif. Seterusnya, mempertingkatkan kemahiran bersosial di kalangan pelajar dan masyarakat sekeliling adalah penting bagi membentuk individu yang berkeyakinan, empati dan mampu berinteraksi dengan baik. Kemahiran bersosial yang kukuh membolehkan pelajar berkomunikasi secara efektif, menghormati orang lain dan membina hubungan yang positif. Kemahiran bersosial membolehkan pelajar menjalin hubungan yang lebih erat dengan rakan, guru dan ahli masyarakat. Mereka juga akan lebih mudah bekerjasama, bersikap empati dan lebih peka terhadap persekitaran sosial mereka. Pelajar yang pandai bersosial cenderung untuk lebih berjaya dalam penulisan akademik dan profesional kerana mereka mampu berkomunikasi dan bekerja dengan orang lain secara efektif. Baiklah, seterusnya, pelajar dapat mengenangkan fikiran adalah penting kerana membantu mereka menguruskan tekanan, kekal fokus dan berasa lebih tenang dalam menghadapi pelajaran serta cabaran harian. Dalam persekitaran sekolah yang penuh dengan tugasan dan peperiksaan, mempunyai minda yang tenang membantu mereka menguruskan emosi dan mengekalkan kesejahteraan mental. Pelajar yang mempunyai fikiran yang tenang lebih mampu fokus, berfikir dengan jelas dan membuat keputusan dengan lebih baik. Minda yang tenang juga membantu mereka lebih mudah menghadapi tekanan dan cabaran dalam pembelajaran dan kehidupan harian. Secara keseluruhan, ini menyumbang kepada kesejahteraan mental dan fizikal serta prestasi akademik yang lebih baik. Seterusnya, meningkatkan kekuatan fizikal dan mental di kalangan pelajar adalah penting untuk memastikan mereka berkembang sebagai individu yang sihat, berdaya tahan dan bersedia untuk menghadapi cabaran akademik serta kehidupan seharian. Kekuatan fizikal membantu mereka kekal sihat dan aktif, manakala kekuatan mental membolehkan mereka berfikir dengan jernih, mengawal emosi dan mengatasi tekanan emosi. Pelajar yang mempunyai kekuatan fizikal yang lebih bertenaga dan cenderung lebih sihat, manakala kekuatan mental yang kukuh membantu mereka kekal bersemangat, tabah dan bijak menguruskan emosi.
Kombinasi ini membolehkan mereka menjalani kehidupan sekolah yang lebih berfokus, produktif dan seimbang. Ia juga akan memberikan kesan yang positif kepada murid-murid berkeperluan khas di masa hadapan. Program permainan bowling ini dirasakan perlu dilaksanakan memandangkan ia merupakan salah satu aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang menarik bagi pelajar-pelajar pendidikan khas. Ia juga bagi memenuhi silibus yang terdapat di dalam Sukatan Pelajaran Pendidikan Jasmani. Selain itu, seharusnya pelajar ini perlu didedahkan dengan dunia luar agar mereka tidak terbatas dalam ruang lingkup pendidikan yang ada, malahan turut menceburkan diri dalam pengisian program yang bersifat riadah. Adalah menjadi harapan agar program ini mampu mengubah sifat rendah diri pelajar dan seterusnya ke arah pemantapan sikap yang lebih terbuka ke arah cabaran masa depan. Aktiviti permainan bowling ini dirancang khusus untuk murid berkeperluan pendidikan khas bagi membantu mereka membina kemahiran mata halus, kemahiran sosial dan keyakinan diri. Permainan ini boleh dilaksanakan di dalam kelas atau di kawasan yang tertutup. Tetapi di tempat itu mestilah selamat dan boleh diubah suai mengikut kemampuan setiap murid. Baiklah, yang pertama, penerangan objektif permainan. Saya akan menerangkan bahawa bowling adalah sejenis permainan yang bertujuan menjatuhkan pin yang disusun di hadapan pemain dengan melontarkan bola ke arah pin. Guru boleh menjelaskan bahawa pin ialah objek yang berbentuk silinder yang biasanya disusun dalam bentuk piramid kecil dan tugas pemain adalah untuk menjatuhkan sebanyak mungkin pin dalam satu lontaran. Yang kedua, menggunakan alat bantu visual. Untuk membantu murid memahami konsep permainan dengan lebih jelas, guru boleh menggunakan alat bantu visual seperti gambar, kad atau video ringkas. Contohnya, guru boleh menunjukkan video pendek mengenai permainan bowling ini dimain oleh pemain melontar bola untuk menjatuhkan pin. Murid dapat melihat bagaimana pemain memegang bola, cara melontar serta apa yang berlaku apabila pin itu dijatuhkan. Ini boleh membantu murid-murid yang mempunyai gaya pembelajaran visual memahami permainan bowling ini secara lebih baik. Seterusnya, mengenalkan alatan permainan. Guru boleh menunjukkan bola bowling dan pin sebenar atau alatan yang disesuaikan untuk keperluan murid khas, seperti bola plastik yang lebih ringan dan pin yang diperbuat daripada botol plastik. Dengan cara ini, murid dapat mengenal pasti rupa bentuk dan saiz bola serta pin, dan mereka juga boleh memegang bola untuk merasai berat bola itu. Ini sangat penting untuk menyesuaikan ekspektasi mereka tentang permainan bowling yang sebenar. Seterusnya, guru boleh melakukan demonstrasi yang ringkas dengan melontar bola ke arah pin pada jarak yang dekat. Sebagai contoh, 1 meter. Demonstrasi ini membolehkan murid melihat pergerakan yang betul dan mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang macam mana bola tu boleh dilontarkan untuk menjatuhkan pin. Guru juga boleh menjelaskan tindakan ini dengan kata-kata yang mudah difahami supaya murid berkeperluan pendidikan khas ini mampu memahami apa yang diterangkan. Kemudian dalam setiap aktiviti fizikal, aspek keselamatan adalah sangat penting, terutamanya untuk murid-murid berkeperluan khas. Guru akan mengingatkan murid supaya berhati-hati ketika memegang bola bowling kerana ia mungkin berat bergantung pada jenis bola yang digunakan. Guru juga akan menekankan supaya murid tidak berlari atau berdiri terlalu dekat dengan pin semasa rakan lain sedang membuatkan lontaran untuk
membolehkan risiko kecederaan berlaku. Setelah selesai penerangan, guru boleh bertanya kepada murid-murid jika ada sebarang soalan ataupun kebimbangan. Guru juga boleh bertanya soalan mudah untuk menguji pemahaman murid. Contohnya, apakah yang perlu kita buat dengan bola bowling? Atau apakah yang kita mahu jatuhkan dengan bola? Ini memberikan peluang kepada murid untuk memberi respon, dan guru boleh memastikan semua murid memahami tujuan aktiviti sebelum mereka mula bermain. Okey, seterusnya demonstrasi dan latihan memegang bola. Dalam fasa ini, guru akan fokus kepada latihan asas, iaitu cara memegang dan menghayunkan bola bowling dengan betul. Tujuan utama fasa ini untuk membantu murid merasa lebih selesa dan yakin dengan bola sebelum mereka mencuba melontar ke arah pin. Aktiviti ini penting untuk melatih kemahiran motor halus dan memberi keyakinan kepada murid dalam memegang bola. Pertama sekali, guru akan memulakan sesi dengan menunjukkan kepada murid cara memegang bola bowling secara praktikal. Guru boleh menunjukkan dua cara utama. Yang pertama iaitu memegang bola dengan kedua-dua tangan. Yang ini sesuai bagi murid yang mungkin sukar untuk menggunakan satu tangan, atau memegang bola dengan guru perlu memberi penekanan kepada kedudukan jari dan tangan yang betul supaya bola tidak mudah terlepas dan agar murid dapat mengawal bola tu dengan betul. Yang kedua, menggunakan bola yang sesuai. Ia bergantung kepada kemampuan murid. Guru boleh menyediakan bola yang lebih ringan atau bola plastik untuk memudahkan murid mengangkat dan menghayunkan bola. Setengah murid dapat mengangkat bola yang berat. Ada setengah murid yang tidak boleh mengangkat bola yang berat. Guru perlu memastikan bola yang digunakan sesuai dengan tahap kekuatan dan kebolehan motor murid untuk mengelakkan rasa takut ataupun tidak yakin pada seseorang murid itu. Seterusnya, fasa ketiga iaitu latihan melontar bola ke arah pin. Seterusnya, pada fasa ini murid akan diberi peluang untuk berlatih melontar bola ke arah pin pada jarak dekat. Tujuan utama fasa ini adalah untuk membantu murid memahami bagaimana untuk menyasarkan pin dan mengaplikasikan pergerakan yang telah mereka pelajari pada fasa sebelumnya. Guru akan terus memantau dan memberi sokongan supaya murid merasa yakin dan seronok. Yang pertama, guru akan menyusun pin bowling pada jarak yang sesuai, iaitu sekitar 1 hingga 2 meter dari murid, bergantung kepada kemampuan mereka. Pin boleh diperbuat daripada botol plastik yang diisi sedikit dengan pasir untuk memastikan ia stabil dan tidak mudah tergelincir. Jarak ini dikurangkan untuk memberi peluang kepada murid berkeperluan pendidikan khas mencapai sasaran dengan lebih mudah dan mengelakkan mereka rasa kecewa. Yang kedua, sebelum murid mencuba sendiri, guru akan melakukan demonstrasi ringkas tentang cara melontar bola ke arah pin. Guru akan menunjukkan teknik melontar bola dengan lembut bermula dengan gerakan ayunan telah dipelajari pada fasa 2 sebentar tadi. Demonstrasi ini bertujuan memberi murid gambaran yang lebih jelas tentang cara lontaran perlu dilakukan dengan betul. Guru juga boleh menerangkan kepada murid dan memfokuskan pandangan mereka pada pin semasa melontar bola. Selepas demonstrasi, setiap murid akan diberi peluang untuk mencuba melontar bola ke arah pin. Guru akan memberi arahan yang jelas dan mudah difahami seperti pegang bola, ayun tangan ke belakang dan lontar ke depan perlahan-lahan. Guru akan memantau setiap murid secara individu untuk memastikan mereka selesa dan mengikuti langkah-langkah yang diberikan. Seterusnya, jika ada murid yang menghadapi kesukaran untuk melontar bola, guru boleh memberikan bantuan fizikal dengan memegang tangan mereka sambil memandu gerakan melontar. Guru juga akan memberikan sokongan
verbal dan pujian kepada setiap murid tanpa mengira jumlah pin yang berjaya dijatuhkan. Ini akan membantu murid merasa bangga dengan usaha mereka dan menggalakkan mereka untuk terus mencuba. Latihan melontar bola ini adalah penting untuk melatih murid dalam dan menyelaraskan pergerakan tangan dengan mata. Guru boleh meminta murid untuk memfokuskan mata pada pin dan menggunakan kedua-dua tangan untuk menyeimbangkan bola sebelum melontar jika perlu. Latihan ini membantu murid dalam mengasah kemahiran koordinasi mereka. Seterusnya, dalam fasa terakhir ni, murid akan bermain bowling dalam kumpulan kecil secara bergila-gila. Guru akan membahagikan murid kepada kumpulan kecil bergantung kepada bilangan murid yang hadir. Setiap kumpulan boleh terdiri daripada 2 hingga 3 murid untuk memastikan setiap murid mempunyai masa yang cukup untuk bermain dan supaya giliran mereka tidak terlalu lama. Pembahagian kumpulan ini juga membolehkan murid berinteraksi dengan rakan-rakan mereka dalam suasana yang lebih santai dan menyokong. Guru akan memberi penerangan ringkas kepada murid tentang cara permainan bowling. Cara permainan bowling dijalankan secara bergilir. Guru boleh menunjukkan secara praktikal bagaimana setiap murid akan melontar bola satu demi satu mengikut giliran dan kemudian memberikan peluang kepada rakan lain. Penjelasan yang jelas dan ringkas ini penting supaya murid dapat memahami aturan permainan dan menunggu giliran dengan sabar. Seterusnya, guru juga boleh menggalakkan murid untuk memberi sokongan dan sorakan sepasukan mereka ketika giliran rakan lain. Contohnya, guru boleh berkata, "Jom kita beri semangat kepada Ali. Semoga dia dapat jatuhkan pin." Aktiviti ini membantu murid belajar untuk menyokong dan menghargai usaha rakan-rakan mereka, mengeratkan hubungan dalam kumpulan. Melalui permainan dalam kumpulan kecil ini, murid dapat mengaplikasikan kemahiran melontar bola yang telah dipelajari sambil membina keyakinan diri dan bekerjasama di antara satu sama lain. Fasa ini juga memberi peluang kepada mereka untuk bermain dalam kegembiraan, dalam suasana yang selamat, disokong dan menyeronokkan. Sekaligus dapat meningkatkan keterlibatan mereka dalam aktiviti fizikal serta interaksi bersama rakan sebaya. Saya mengharapkan agar kejohanan tempin bowling tertutup daerah Perak Tengah ini akan dapat membantu mengembangkan semua aspek potensi murid berkeperluan khas yang berteraskan semangat kesukanan ke arah pembinaan dan pengukuhan sasiah pelajar di bawah program Satu Murid Satu Sukan yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Selain itu, dengan adanya anjuran seperti ini akan dapat membentuk jati diri seseorang murid berkeperluan khas. Pengalaman yang diterima dapat memajukan sukan tempin bowling di daerah Perak Tengah. Semoga dengan adanya pertandingan ini ia dapat memberi kebaikan kepada semua pihak yang terlibat sekaligus dapat mengeratkan hubungan silaturahim yang sudah sedia terjalin.